Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita dapat meneruskan sesi pelajaran kita secara PDPR. Jadi insyaAllah hari ini kita akan masuk pada perkara Tauhid dan masih lagi di bawah tajuk pelajaran yang ke-6 iaitu sifat wajib bagi Allah Ta'ala, insyaAllah. Maka untuk tajuk sifat wajib bagi Allah Ta'ala, kita akan lihat sifat yang ke-7 dan yang ke-8 iaitu sifat kudrah dan iradah pada muka surat, bermula dengan muka surat 30. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini kita akan masuk sifat wajib Allah Ta'ala yang ke-7. Apa dia? Al-Qudrah. Pada kelas Al-Qudrah. Apa makna Al-Qudrah? Al-Qudrah ialah, kita dah belajar sebelum ni, ada satu lagi, ada dua kita dah belajar juga, iaitu apa dia? Allah Maha Berkuasa, itu kuasa. Baik, apa yang dimaksudkan dengan Qudrah ini? Iaitu Allah Maha Berkuasa mengadakan dan mentiadakan sesuatu. Okay? Allah Maha Berkuasa mengadakan dan meniadakan sesuatu. Okay? Dan kita jelas bahawa sifat ini adalah sifat yang qadim, lagi azali pada zat Allah Ta'ala. Dan Allah yang menjadikan segala perkara yang mungkin. Okay? Allah yang menjadikan segala perkara yang mungkin. Apa makna perkara yang mungkin? Ini sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Okay? Segala mungkin atau meniadakan dengan sifat kudrah. Maknanya segala mungkin atau meniadakannya adalah dengan sifat kuasa Allah Ta'ala, itu sifat kudrah. Dan mungkin inilah satu perkara yang boleh, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada, itu maksud mungkin. Baik. Dan taksir, apa makna taksir? Memberi kesan. Okey. Adapun menyandarkan taksir, ini menyandarkan kesan kepada kudrah, iaitu majazi akli, iaitu bahasa kiasanah, difaham oleh akal, juga kerana yang memberi kesan pada hakikatnya itu ialah Allah Ta'ala. Selanjutnya kita lihat dalil naqli bagi sifat kudrah, iaitu suratul Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, sesungguhnya Allah Ta'ala amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kat sini jelas dalam dalil ini menunjukkan bahawa Allah sajalah, Allah saja yang mempunyai kuasa yang menjadikan dan meniadakan. Okay? Allah saja yang berkuasa mengubah akan segala perjalanan alam dan hal yang berlaku dalam masyarakat manusia, kerana pemerintahannya meliputi tiap-tiap sesuatu. Okay? Jadi sekalian makhluk dalam genggaman Allah, genggamannya. Sekalipun pada zahirnya manusia yang melakukan dan mengerjakan setiap hakikatnya adalah daripada Allah Ta'ala. Okay. Baik. Manusia hanya berusaha dan berikhtiar, itu pun tidak boleh memberi kesan. Okay. Kerana perbuatan manusia tidak memberi kesan pada mengadakan dan mentiadakan. Sebab itu kita ni lemah, sangat-sangat lemah. Sebab yang berkuasa hanyalah Allah sahaja. Seterusnya kita menelusuri pula atikat yang berkaitan dengan sifat kudrah. Okay. Atikat yang berkaitan dengan sifat kudrah. Yang pertama, okay, kita lihat iaitu namanya atikat qadariyah. Okay. Atikat qadariyah. Atikat qadariyah macam mana? Okay. Baik, atikat qadariyah ni ialah segala perbuatan baik buruk
adalah daripada ikhtiar manusia, tiada kaitan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ini orang yang bersifat i'tikad qadariyah. Okay? Dia beranggapan bahawa segala perbuatan dia tu, sama ada kejayaan dia ke keruntuhan dia ke, adalah daripada ikhtiar manusia. Tidak ada kaitan dengan kuasa Allah Ta'ala. Itulah sifat i'tikad qadariyah. Dan i'tikad qadariyah ni juga merupakan dari seginya hukum i'tikad qadariyah adalah fasik. Okay? Fasik. Baik. Dan kesan dia i'tikad qadariyah ni menjadikan seseorang itu sombong dan bongkar. Okey. Dan i'tikad qadariyah ni didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap masa. Kenapa? Kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalunya gagal. Okey. Dan sekiranya manusia itu ada berkuasa yang bersendiri, nescaya tidak ada manusia yang mahu hidup dalam sengsara. Okey, miskin, sakit. Okey. Jadi kat sini bahawa manusia ada yang kaya, ada yang miskin, semua itu adalah daripada kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, Allah yang kita tahu kita punya masa kita di Lauhul Mahfuz dah tertulis lah. Okey, kita punya kaya ke, kita punya miskin ke, kita punya rezeki ke, pun dah tertulis. So kat sini dah tertulis. So kita tak ada apa-apa, kita lemah. Dan bagi i'tikad qadariyah ni, sebab i'tikad qadariyah ni bertentangan dengan i'tikad ahli sunnah wal jamaah. Sebab adalah fasik. Okay? Dan kesan dia bahawa dia akan jadi sombong dan bongkar. Kenapa dia berjaya? Sebab usaha dia. Tidak. Kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita baru mengakui bahawa kejayaan itu adalah daripada Allah Ta'ala. Usaha saja kita buat, ikhtiar saja, tapi yang memberi kejayaan itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, yang kedua kita lihat pula namanya i'tikad jabariyah. Apa dia? I'tikad jabariyah. I'tikad jabariyah ni pun kita tidak boleh terima. Kenapa? Apa maksud dia? Di mana manusia bergantung kepada qada dan qadar semata-mata. Okey, serta tiada usaha dan ikhtiar. Mana dia menyerah qada-qadar. Okey, contoh, kenapa dia miskin? Allah dah takdirkan aku miskin. Okey, kenapa kau mencuri? Memang dah takdirkan aku mencuri. Itu contoh i'tikad jabariyah lah. Okey, dia menyalahkan takdir. Menyalahkan takdir ataupun dia bergantung kepada qada dan qadar. Dan hukum i'tikad jabariyah ialah fasik. Okey, kesan dia apa? I'tikad jabariyah ni, hukum i'tikad jabariyah ni fasik. Kesannya apa? Di mana dia akan menjadikan seorang itu malas dan tidak berusaha. Okay? Malas dan tidak berusaha. Jadi dia melakukan satu maksiat tu kenapa? Dan ditakdirkan. Dia menyalahkan Allah. Okay? Tidak boleh. Sedangkan Allah berikan kita pertama akal. Okay? Kemudian Allah telah berikan kita panduan. Panduan apa? Risalah yang dibawa oleh Rasulullah, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Okay? Dalam Al-Quran menjelaskan kita diberi akal untuk berfikir mana yang baik, mana yang buruk. Jadi kita ada pilihan kat situ. Okay? Sedangkan Allah dah bagi peluang untuk kita. Dan Allah telah berikan berikan petunjuk daripada risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kat sini tak ada alasan untuk kita menyalahkan takdir. Okay? Kalau kita buat satu perkara yang buruk itu disebabkan apa? Disebabkan menurut hawa nafsu kita, menurut kemauan hasutan syaitan. Itulah. Jadi i'tikad jabariyah kita kena tolak. Okey. Jadi kalau lepas ni kalau ada setengah manusia yang menyalahkan takdir, kenapa dia melakukan kejahatan disebabkan takdir? Ini adalah contoh fahaman i'tikad jabariyah. Sekarang kita lihat contoh perkataan orang yang i'tikad jabariyah. Contohnya, jahat sebab sudah nasib. Kenapa dia buat jahat? Sebab ada nasib. Okey. Belum pergi haji sebab belum sampai seruan. Belum pergi haji sebab belum sampai seruan. Tak tunggu seruan baru nak pergi. Okey. Sedangkan kita kena ikhtiar dalam ahli sunnah wal jamaah, kita kena usaha. Okey, usaha tu kita niat untuk apa? Untuk kita pergi haji. Contoh. Tak pandai sebab memang nasib keluarga dari dahulu. Dia pun sama juga menyalahkan takdir. Okey. Kenapa tak pandai? Memang dah nasib aku tak pandai. Macam mana? Tidak. Sedangkan Rasulullah SAW suruh kita usaha. Okey. Suruh kita belajar. Hukum dalam Islam menandakan bahawa untuk ilmu tu wajib.
untuk menghilangkan kita daripada kejahilan. So kat sini etikat jabaran kita kena tolak. Sebab contoh-contoh ni adalah bagaimana fahaman orang beretikat jabariyah. Na'udzubillah min zalik. Dan seterusnya berkaitan dengan etikat pada sifat kudrat Allah SWT, iaitu etikat ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah etikat yang diterima. Apa maksud etikat ahli sunnah wal jamaah? Iaitu etikat itu orang yang mengikut perjalanan Nabi dan para sahabat. Jadi kat sini dalam etikat ini bahawa manusia tidak tergagah dan tidak memberi kesan. Manusia tidak tergagah, kita tak ada kuasa, dan apa yang kita lakukan itu pun tidak memberi kesan, sama ada baik ataupun buruk, tidak memberi kesan. Baik. Dan perbuatan yang zahir tu manusia itu dinamakan ikhtiar dan usaha. Ikhtiar dan usaha, walaupun hakikatnya itu adalah daripada Allah Taala. Usaha saja. Dengan izin Allah Taala kita boleh berjalan. Dengan izin Allah Ta'ala kita boleh makan, kita boleh minum, semuanya daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan kita kata kenapa kamu curi? Memang Allah dah jalankan aku ke arah mencuri. Itu salah. Itu etikat jabariyah, disalahkan. Sekarang Allah kan bagikan akal. Fikirlah mana yang baik, mana buruk. Allah dah beritahu ni perkara tak boleh buat, ni perkara boleh buat. Baik. Jadi kita bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Allah sudah bagi panduan. Baik, seterusnya. Dari perbuatan yang zahir itu datangnya daripada taklid, yakni hukum. Maknanya perintah dan larangan penyebab kepada pahala dan siksa. Perintah yang Allah suruh kita buat akan penyebab kepada pahala, mana Allah akan bagi pahala. Dan larangan kita buat, Allah larang kita buat, maka penyebab kepada siksaan, iaitu dosa dan api neraka. Dan etikat ini adalah bersifat pertengahan dan tidak terlalu lemah dan tidak terlalu keras. Ini yang biasa kita dalam bertekad kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan panduan kita ialah sumber etikat ahli sunnah wal jamaah adalah Al-Quran, Sunnah, ijma', kias, ijma' dan kias. Empat ni. Tapi utama yang Quran dan Sunnah. Baik, seterusnya kita lihat pula sifat yang ke-8, iaitu sifat al-iradah. Boleh kelas? Al-iradah. Apa makna al-iradah? Yang ini menghendaki. Allah Ta'ala yang maha menghendaki membuat sesuatu perkara yang mungkin, sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Mana kehendak Allah Ta'ala. Baik, iaitu satu sifat yang qadim lagi azali pada zat Allah Ta'ala. Baik. Seterusnya kita lihat dalil bagi sifat al-iradah dalam suratul Buruj ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'alun lima yurid. Artinya Allah Ta'ala maha berkuasa berbuat apa yang dikehendakinya. Maka kepercayaan orang Islam atas sifat iradah ialah beretikad dan percaya yang jazab, bahawa segala hal yang telah berlaku dan yang akan berlaku semuanya adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh tentang rezeki kita, tentang umur kita, tentang baik, tentang perkara jahat, kaya, miskin dan sebagainya. Itulah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Demikianlah tadi pelajaran kita berkaitan dengan sifat wajib Allah Ta'ala yang ke-7 dan ke-8, iaitu qudrah dan iradah. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui sifat wajib Allah Ta'ala ini, maka bertambahlah keyakinan kita, makin bertambahlah amal ibadat kita, kepercayaan kita, bahawa kita yakin bahawa kita ni lemah. Yang berkuasa adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kita tahu bahawa apa yang berlaku adalah
kehendak Allah Ta'ala. Contoh macam sekarang ni kes COVID-19, semua tu kehendak Allah Ta'ala. Allah yang mengetahui hikmahnya. Apa yang penting bagi kita sebagai ahli itikad, ahli sunnah wal jamaah, percaya pada Allah bahawa kita kena usaha. Jadi contoh macam COVID-19 sekarang ni, apa usaha kita? Kita kena jaga. Kita minta Allah Ta'ala, usaha kita ialah kita kena jaga kita punya SOP kita. Mudah-mudahan dengan ikhtiar itu Allah memberikan kita kejayaan pada masa akan datang, insyaAllah. Jadi mohon maaf jika ada salah dan silap dalam perkongsian pada hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain berkenaan dengan sifat wajib Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.